wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Haji Nasir bin Abdul Aziz, Ketua Pendaftar Jabatan Tahkiman Syariah Malaysia, Tuan Abu Sufyan bin Abdul Aziz, Presiden Persatuan Pegawai Syariah Malaysia, yang juga pengarah Bahagian Pendaftaran Persediaan dan Rekod JKSM, yang kita raikan yang berbahagia Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq, penceramah kita pada pagi ini. Ia juga merupakan yang tertua Persatuan Kebajikan Bina Budi Malaysia, merangkap pengasas Pusat Rawatan Manara. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mahmudin bin Ismail, Timbalan Dekan Pendidikan dan Pengajian Siswa Azhar Universiti Malaysia Pahang. Yang berbahagia Tuan Hamidun bin Anan, mantan Ketua Makmal Forensik IDRM. Yang Arif Dr. Zainal Abidin bin Kusmin, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, setelah sekian lama Persatuan Pegawai Syariah Malaysia merancang untuk mengadakan bengkel sihir pemisah ini, yang saya rasa julung-julung kali diadakan. Alhamdulillah, mendapat sambutan yang amat merangsangkan di kehadiran pada pagi ini, yang mana kita lihat tajuk pun memang menggamit kedatangan kehadiran pada hari ini, bengkel sihir pemisah sakau keharmonian rumah tangga. Dan bengkel ini diadakan sempena sambutan Jubli Perak ke-25 tahun Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada yang berbahagia Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq, yang akan memberikan perkongsian mengenai gangguan sihir pemisah, perkongsian pengalaman perawat, sudi apa kiranya untuk saya sedikit membacakan biodata yang berbahagia Tuan Guru, yang merupakan seorang agamawan dan pakar rujuk bidang tarikat dan tasawuf dan perubatan Islam di Malaysia, di mana beliau telah dilahirkan pada 11 Februari 1940 di Batu Pahat, Johor, dan mula pendidikan di Sekolah Melayu Kebangsaan pada tahun 1957 dan tamat pada darjah 6. Kemudian menyambung pelajaran sehingga panjang kalau saya nak baca di sini. Dia mempunyai 2 PhD, ya. PhD pertama Universiti Melaya dalam di atas tajuk Syekh dalam Tarikat, dan PhD kedua daripada Universiti Malaysia Pahang dengan tajuk Kajian Pembinaan Modul Kaedah Rawatan Refleksologi Spiritual Islam RSI dan penilaian keberkesanannya di Pusat Rawatan Islam Manarah, yang telah dilakukan pada tahun 2022. Dan beliau juga merupakan pengerusi Persatuan Kebajikan Bina Budi Malaysia. Dan tidak asing lagi, beliau merupakan seorang yang pakar dalam bidang yang kita jemput pada hari ini. Kepakaran beliau dalam bidang perubatan Islam telah dimanfaatkan di Malaysia apabila beliau dilantik menjadi Ketua Panel Pembangunan Modul Istitabah Bahagian Perubatan Islam Majlis Agama Islam Selangor MAIS, kemudian Panel Pembangunan Modul Ilaj Home JAKIM, Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia dalam bidang perubatan Islam, dan juga pakar rujuk indeks pematuhan piawaian syariah yang dibangunkan oleh Universiti Malaysia Pahang, kemudian JAKIM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan panel perbincangan bagi membangunkan Garis Panduan Perubatan Islam Malaysia 2011. Selamat datang. Kepakaran Dr. Jahid dalam bidang tarekat tasawuf pula, beliau telah dilantik sebagai ahli panel pakar tasawuf JAKIM dan ahli Majlis Tarikat Sufi Jalsah Al-Turuq Al-Sufiyah yang ditubuhkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Dan beliau turut mengkaji, mempelajari dan mengamalkan 3 tarikat tasawuf, iaitu Tarikat Ahmadiyah, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Dan beliau juga dilantik sebagai Syekh Tarikat bagi Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dan
tokoh yang kita jemput pada pagi ini juga merupakan penerima tokoh pemulihan Ar-Riqab dari MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, sempena Hari AIDS Sedunia peringkat negeri Selangor. Bagi tidak membuang masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Dr. Jahid bin Haji Siddiq untuk meneruskan acara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sikhra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati pengurusi semena pada hari ini, yang berbahagia para yang arif, datuk-datuk, datin-datin, dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun saya telah sediakan kertas kerja yang bertajuk Sihir Pemisah, saya lebih suka bercakap tidak mengikut apa yang saya tulis. Jadi untuk menjelaskan sihir pemisah ini, saya mulakan dengan pengalaman. Dari beberapa cerita mengenai pengalaman saya membantu mangsa-mangsa yang diserang oleh sihir pemisah. Mungkin boleh membantu kita untuk memudahkan kita bagi memahami bukan saja apa yang dimaksudkan sihir, tapi juga sihir pemisah, akibatnya, dan seterusnya, perkara-perkara penting yang berkaitan. Sejak saya berkhidmat merawat berbagai penyakit, iaitu bermula daripada tahun 94 sampailah sekarang, dalam ingatan saya sudah berpuluh-puluh pasangan yang telah diserang oleh sihir pemisah. Antaranya yang saya ingat ialah satu pasangan muda yang baru mempunyai anak seorang, berusia 20-an. Isterinya lari membawa anak kecil yang belum pun umur setahun, hilang, tidak tahu di mana. Suaminya sudah cuba cari isterinya, tapi tak dapat mengetahui ke mana isterinya. Akhirnya si suami menemui saya apabila saya pegang hamba Allah ini di bahagian tengkuk. Hamba Allah ini tidak sedar. Lalu saya tanya, kenapa awak begini? Jadi sebenarnya saya berdialog dengan jin yang digunakan untuk sihir itu. Jin itu bercakap, aku telah sihirkan dia. Awak siapa? Saya Samsir. Samsir buat macam mana? Dia kata, aku taburkan pasir di bawah tikar getah pintu depan. Selain daripada itu, aku letakkan paku dekat jendela dan satu lagi paku dekat bilik air. Saya tanya, itu saja ke? Ya. Kenapa awak buat macam ni? Ustaz, isteri saya dah tua. Isteri dia ni muda, cantik. Inilah kita dapat tahu. Sekarang
di mana isteri dia ni? Aku sorokkan dia. Di mana? Aku tak mau beritahu. Akhirnya saya obatkan dah hamba Allah ni. Jin itu keluar. Tiba-tiba selepas itu lebih kurang 2-3 jam, isterinya yang lari tadi telefon suami. Dan isteri itu menyatakan ingin balik pada suami. Tapi kata suami, kalau nak balik boleh, tapi dengan syarat datang terus ke pusat rawatan saya. Akhirnya si isteri pun datang, kita rawat, sembuhlah. Jadi akhirnya berbalik semula. Satu lagi kes, seorang ibu berumur 30-an, mempunyai 3 anak. Dia datang ke pusat rawatan saya kira-kira setengah jam lagi bang maghrib. Dia datang terus bercakap mengenai masalah ini. Dia kata, Ustaz, saya keluar pagi-pagi pergi ke Mahkamah Syariah Kajang. Saya minta perceraian. Tapi pihak mahkamah kata itu bukan kuasa mahkamah. Kemudian saya lari ke Jakim. Pegawai Jakim arahkan saya supaya jumpa Ustaz. Sudah genap 2 tahun. Hidup saya tak ada lain. Maukan cerai saja. Kalau saya dapat perceraian, puas hati saya. Apa akibat saya tak peduli. Saya tak mahu suami saya pun tak ingat sama sekali anak-anak saya. Saya tak mahu itu semua. Yang saya mahu cerai. Lalu saya kata, puan ni sangat luar biasa. Selalunya ibu macam puan ni sayangkan suami, sayangkan anak, apatah lagi anak-anak masih kecil-kecil. Jadi saya kata, boleh tak saya minta izin pegang bahu sebelah kiri? Dia kata, boleh. Saya pegang saja. Ibu ini terus tak sedar. Saya dapat dialog dengan jin di dalam badan. Saya kata, siapa awak ni? Saya tukar nama lahir. Saya Masitoh. Siapa itu Masitoh? Seorang pegawai bawah suami dia. Kenapa Masitoh buat macam ni? Biar dia mati. Kalau dia mati, aku boleh kahwin dengan suami dia. Dengan cara apa Masitoh buat? Pertama, aku bagi makan kuih. Macam mana awak bagi makan kuih ibu ini? Saya belikan, saya bagikan pada suami dia. Suami dia bawa balik. Bila sampai rumah, isteri tanya, ini kuih di mana? Beli dekat gerai. Kedua, saya gunakan gambar dia. Macam mana awak dapat gambar dia? Ustaz, dia ni cantik. Gambar dia keluar kat majalah. Saya ambil gambar dia kat majalah. Lalu awak buat macam mana? Awak jumpa pawang mana? Saya tak jumpa pawang mana-mana. Habis siapa yang menolong awak? Awak buat sendiri ke? Tidak. Mak tolong buatkan. Gambar itu di mana? Mak taruh dalam uncang kuning. Uncang itu mak taruh dalam laci dalam bilik. Saya tanya macam mana nak ambil. Ustaz, masuklah bilik mak kalau berani. Jadi kata saya, macam ni lah. Awak nak, ya, macam inilah ya. Awak nak keluar segera ke atau saya nak belasah sampai awak mati? Jin dalam tu, Ustaz, saya nak keluar. Saya takut. Awak nak keluar ikut mana? Ikut tangan kiri. Biasa jin tu kalau dalam badan dia keluar ikut tangan kiri atau kaki kiri. Jadi saya pun tanya, boleh tak saya bantu untuk cepat keluar? Boleh. Saya pun lurut tangan kiri itu sekali saja, jin itu keluar. Ibu ni serta-merta, Ustaz, saya nampak suami saya nampak anak-anak saya sayang suami, sayang anak. Kenapa selama 2 tahun saya benci, saya macam tak nampak anak dan suami? Kata saya, awak dah kena sihir. Ibu ni pun sembuh, tuan-tuan.
dia balik semula seperti biasa. Tapi satu kisah yang paling hebat, menyerang satu pasangan selama 9 tahun, yang suaminya adalah seorang anak bekas menteri dan istrinya adalah seorang pegawai tinggi kerajaan. Oleh kerana si ibu pada suami tidak suka kepada menantunya, maka si mak suami itu pergi ke Bandung minta tolong pawang di Bandung. Alat-alat sihir itu ditanam di depan rumah si menantu perempuan, dan dia juga ditanam di depan rumahnya. Semua pakaian anak lelaki ini semua disihir. Selama 9 tahun masing-masing dapat bertahan. Kedua-duanya menjadi bertugas sebagai peguam, karena kedua-duanya belajar di UAE, dia kahwin sama-sama. Tapi 9 tahun, selama 9 tahun tidak dapat bersama. Akhirnya berjumpa saya, dan bila saya pegang, tepuk di belakang, di bawah tengkuk sebelah kiri, si suami itu bercakap. Saya tanya, siapa ni? Ini maknya. Ustaz, aku tak suka menantu ini. Aku dah ada calon yang aku suka. Jadi ceritakanlah A sampai Z. Tapi akhirnya bila saya ubatkan, si isterinya itu sembuh sepenuhnya. Tapi tiba-tiba suami itu dia lari. Serta-merta dia melarikan diri. Pergi ke mana saya tak tahu. Cuma selepas suami itu lari, si isteri ini tak boleh tidur. Siang malam tak boleh tidur beberapa hari. Saya dipanggil ke rumah, saya dapati semua pakaian suami ini sudah disihir oleh si ibu. Jadi saya ambil semua pakaian itu, saya bakar. Barulah istrinya ini sehat. Tapi sampai sekarang saya tak dapat mengesan ke manakah suami itu pergi sampai sekarang. Ini adalah satu kisah yang paling malang, 9 tahun. Kahwin sejak pengantin baru, sampailah mereka ni berpisah macam tu kerana sihir pemisah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sihir adalah ilmu dan juga amalan syaitan. Maksudnya ilmu dan amalan yang diajarkan oleh syaitan. Tadi saya bacakan sebahagian ayat 102 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tadlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Sebaik-baik Nabi Sulaiman AS meninggal, umatnya yang ditinggalkan sebahagiannya mengikut ajaran syaitan. Itulah yang dimaksudkan wattaba'u ma tadlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Sulaiman AS tidaklah membuat kerja-kerja yang dilarang oleh Allah, akan tapi syaitanlah yang buat kerja-kerja yang dilarang oleh Allah. Yu'allimuna an-nasa sihra. Karena syaitan itu mengajarkan manusia ilmu sihir. Jelas ya? Sihir itu ajaran syaitan. Sebaik-baik Nabi Sulaiman meninggal, sebahagian umatnya mengikut ajaran syaitan. Syaitan yang dimaksudkan ialah iblis yang satu masa menipu Adam makan buah khuldi. Kerana iblis ini tidak mati sampai hari kiamat, diberi keistimewaan oleh Allah. Jadi iblis menyerupai seorang tokoh yang hebat, lalu mereka mempengaruhi
sebahagian umat Nabi Sulaiman. Iblis yang keterampilannya begitu hebat, sangat menarik perhatian sebahagian umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Iblis kata satu rahsia besar tentang Sulaiman alaihissalam yang kamu tak tahu, yang aku tahu sangat jelas, yaitu Sulaiman ini sebenarnya bapa sihir besar, raja sihir, tapi kamu tak tahu. Saya ada bukti Sulaiman ini adalah raja sihir. Sulaiman ada mengarang sebuah kitab tentang sihir, tapi disorokkan sehingga kamu tak tahu. Buku itu ada ditanam di bawah singgasananya. Mari kita sama-sama gali. Memang iblis yang menulis, dia yang taruh, tentulah dapat. Akhirnya buku itu ditunjukkan orang ramai. Jadi yang percaya pada iblis terpengaruhlah. Kerana itulah iblis terus mengajar ilmu sihir itu kepada mereka. Inilah yang disebut yu'allimunan nasa sihra. Tapi sejarah sihir ini menurut kajian yang dibuat oleh ulama bukan hanya di zaman Nabi Sulaiman, lebih awal lagi. Ada setengah ulama kata sejak Nabi Nuh, ada setengah kata sebelum Nabi Nuh lagi. Ada juga yang mengatakan Adam dan Hawa ditipu oleh iblis di surga sehingga keduanya makan buah khuldi. Itu pun sebenarnya sejenis sihir. Dari sudut makna sihir yang seluas-luasnya. Kerana itu sihir adalah ilmu, salah satu ilmu jahat yang boleh dianggap tertua. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam pengalaman saya bila menghadapi ilmu sihir ini dan pengaruhnya dalam masyarakat, saya dapati ilmu sihir ini sudah merebak dalam banyak bidang kehidupan kita. Tapi sayangnya ramai di antara kita tak tahu. Kita tidak dapat menyedari. Kadang-kadang kita sudah beramal dengan sihir. Kadang-kadang kita sudah sihirkan diri kita sendiri. Kita sudah sihirkan keluarga kita. Kita tak tahu. Inilah yang menjadi masalah besar. Kesedaran amalan sihir ni dalam masyarakat kita biasanya apabila salah seorang anggota keluarga itu diserang oleh penyakit yang agak ganjil, seperti penyakit stroke, penyakit pelupa, dan berbagai penyakit. Ketika itulah keluarga akan mengobatkan mereka yang diserang berbagai penyakit ini, dan daripada situ kalau sekiranya dapat perawat yang betul, akan dapat terbongkarlah bahawa anggota keluarga yang sakit itu disebabkan oleh amalan sihir. Bukan kerana disihir, tapi kerana amalan sihir. Tapi ramai di antara kita sudah belajar ilmu sihir, kita tak tahu. Sebab itulah kita mesti dapat mengetahui dengan jelas perbezaan sihir dengan satu lagi, apa yang dinamakan karamah. Oleh kerana kita selalu disebut keramat, maka kita sudah terlepas pandang tentang sihir. Kebetulan dalam kitab-kitab diterangkan secara ringkas. Saya sendiri belajar di Sekolah Agama Johor menggunakan kitab Mata Al-Badrin. Dalam kitab Mata Al-Badrin itu disebut sihir adalah perkara yang luar biasa yang berlaku pada orang yang jahat. Karamah perkara yang luar biasa berlaku pada orang-orang yang baik, yang soleh. Ini mengelirukan kita. Kerana apa? Kerana ramai juga orang yang nampaknya soleh beramal dengan amalan sihir.
Jadi orang ramai anggap itu bukan sihir, itu adalah karamah. Dan ini melibatkan dalam banyak bidang kehidupan kita di Malaysia ni. Kalau kita sebut rawatan Islam yang terkenal dengan menggunakan ruqyah, bacaan-bacaan doa dan ayat-ayat Quran yang wujud di negara kita, kita dapati banyak ramai yang terlibat dengan amalan sihir. Misalnya mengobat penyakit santau, ditepuk dengan daun nangka, maka keluarlah serbuk kaca, keluarlah dawai, keluarlah paku dan objek-objek lain. Adakah ini karamah luar biasa ataupun sihir? Ada ustaz yang membuka pusat rawatan khusus untuk mengeluarkan batu karang. Dengan cara tangkap itu saja batu karang sudah ada di tangan. Ini sangat luar biasa. Adakah sihir atau karamah? Begitulah, kalau kita telitikan banyak perkara-perkara luar biasa yang dilakukan oleh perawat-perawat. Begitu juga termasuklah bedah batin. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu panduan yang jelas. Panduan yang kita dapati dalam kitab tadi begitu ringkas, tidak memadai. Masalah ini telah pun timbul di kalangan umat Islam 1000 tahun dahulu. Semasa hidupnya Syekh Abdul Qadir Jalani, orang ramai sudah bertanya, macam mana kita nak bedakan sihir dengan karamah? Jawapan Syekh Abdul Qadir ini sangat detail, yang perlu kita ketahui. Kalau kita tahu penerangan yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir, insya-Allah kita boleh selamatkan diri kita daripada tertipu dengan sihir. Kita insya-Allah akan dapat membezakan antara sihir dengan karamah. Bukan saja sihir tafrik, tapi apa-apa saja sihir. Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Jalani meninggal dunia 561 atau 562 Hijrah. Kira-kira 900 tahun dulu. Yang pertama kata beliau, karamah itu datangnya daripada Allah, maka mendadak. Tiba-tiba saja. Kalau sihir, memang datangnya daripada syaitan dan daripada manusia, maka boleh dijangka. Tidak mendadak. Ini yang pertama. Yang kedua, karamah datangnya daripada Allah, bukan kebolehan seseorang. Tapi sihir adalah kebolehan seseorang. Tadi menepuk daun nangka pada pesakit, jadi kebolehan orang itu. Saya pernah didatangi oleh seorang pesakit. Dia mengadu, dia diserang oleh penyakit artritis. Bila saya tanya, sudah berubat di mana? Di hospital sekian kali. Diobat oleh seorang ustaz 42 kali. Saya tanya, setiap kali ustaz ni mengubat awak, apa yang berlaku? Keluar serbuk kaca, keluar dawai brospiok, ada sekali keluar paku 5 inci. Lalu saya kata, kalau saya cakap benda-benda yang keluar 40 kali ini tidak keluar daripada tubuh awak, tapi ada iblis, ada syaitan, ada jin yang menyempakkan, macam mana? Orang ni kata, saya tak terfikir macam tu. Saya kata, percayalah, ini semua kerja-kerja iblis, kerja-kerja syaitan, kerja-kerja jin yang membantu ustaz tersebut. Sebab itu
ustaz itu mempunyai kebolehan. Sudah bertahun ustaz itu mengobat orang seperti ini. Kalau karomah sekali saja. Tuan-tuan, kalau kita semak mukjizat Nabi, satu-satu mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sekali, jarang berulang. Kalau dikurniakan oleh Allah mukjizat lain, mukjizat yang lain. Begitulah juga karomah. Jadi ini perkara kedua ni, ciri kedua ni sangat penting. Kalau sihir kebolehan, menjadi kebolehan seorang. Kalau karomah datang daripada Allah, bukan kebolehan. Di dalam kitab ada dicontohkan, di sebuah kampung ada satu keluarga mempunyai anak yang buta. Dia jumpa pada seorang hamba Allah, suruh tiupkan. Hamba Allah ni kata, aku tak pernah ngobat orang, aku pun tak boleh. Tak apalah, tak boleh tak apa, tolong tiup aja. Bila dia tiup, anak yang buta tadi boleh nampak. Jadi hebohlah di seluruh kampung dan sekitar, si fulan itu boleh ngobat mata. Jadi orang ramai bertumpu ke rumah hamba Allah ni. Hamba Allah ni akhirnya lari. Pasal dia rasa memang dia tak boleh ngobat. Dia lari. Dia takut. Kalaulah kebolehan seseorang, tentulah orang ini dia buka klinik mata. Ya? Kerana ramai peminat. Tapi hamba Allah ni tidak. Ini cerita yang memang diceritakan oleh seorang ulama di India, Maulana Zakaria Kandahlawi, dalam kitabnya Asy-Syari'ah wa Tariqah. Yang ketiganya, sekiranya sihir, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ala namtin wahidin, dia saja serupa saja. Macam tadi rawatan santau, yang keluar serupa saja. Kenapa tidak ada keluar benda-benda lain? Serupa saja. Ala namtin wahidin. Siapa yang pernah melihat, menyaksikan ustaz yang mengeluarkan batu karang, saya sendiri sudah tengok. Batu yang dikeluarkan itu sama saja. Kalau hari itu ada 10 pesakit, batu yang dikeluarkan itu sama rupa. Warna sama, tidak berbeza. Kalau seorang pawang mengalin telur pesakit, telur dibelah, kalau biasanya di dalamnya itu ada rambut dengan jarum, rambut jarum saja. Kalau biasanya dibelah, kuning telur jadi merah, itu saja, tidak berubah. Ini maksud ala namtin wahidin. Ketika saya duduk di Kampung Baru, jiran saya itu berkhidmat alin telur, ramai pesakit. Yang peliknya tuan-tuan, bila telur itu dipecah, dibelah, dalamnya itu ada gulungan kertas yang bertaip. Masa itu tidak ada laptop typewriter, menyebutkan apa penyakit, apa obat, dan tidak berubah, begitu saja. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, ala namtin wahidin. Dia tak berubah. Cuba saksikan. Ini alin telur, obat alin telur. Itu sebenarnya sihir. Kemudian yang lain, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau karomah tidak terbatal dengan sebab, tapi kalau sihir boleh terbatal bisa babin dengan apa-apa sebab. Rawatan-rawatan yang menggunakan sihir, kalau dilakukan di depan orang yang benar-benar kuat kerohaniannya, tidak akan berlaku. Kenapa? Karena syaitan atau jin yang membantu dalam kerja-kerja itu tidak berani mendekati orang yang ditolong. Karena itu maka sihir tak akan berlaku. Sihir boleh terbatal. Saya ada pengalaman seorang ibu umur 50-an
anak lelakinya yang berumur 13 tahun menghadapi barah otak, dibedah di hospital 3 kali, tapi tak juga sembuh. Akhirnya si ibu ini bawa anaknya pada seorang ustaz yang melakukan bedah batin. Si ibu duduk di sebelah anak ketika bedah batin dilakukan. Dari awal hingga akhir si ibu tak nampak apa-apa. Tapi si suami yang melihat dari luar, dari jendela, ada cermin, nampak pembedahan itu yang sangat mengerikan, dengan darah, dengan otak yang dikeluarkan. Bila balik ke rumah, si suami tanya, kenapa engkau tenang saja? Sedangkan aku di luar bersiau. Aku nampak itu, nampak ini. Kata si isteri, tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi si ibu ni tanya saya, kenapa ustaz macam tu? Saya tak nampak apa-apa, tapi suami saya nampak begini-begini. Saya rasa, makcik ni duduk saja terus baca ayat kursi, tak putus-putus. Ibu ni kata, betul ustaz. Jadi sihir belah batin terbatal dengan sebab ibu ini membaca ayat kursi. Kalau karamah tidak terbatal, kerana itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali, kata Syekh Abdul Qadir ni, kalau sihir kadang-kadang ada waktunya yang tertentu. Ya, tapi kalau karamah dia tidak milih mana-mana waktu. Berlaku bila-bila yang Allah kehendaki. Inilah di antara panduan yang sangat penting. Untuk kita mengenal sesuatu yang luar biasa, sama ada sihir ataupun karamah. Saya dapati ramai masyarakat kita terkeliru. Sihir dianggap karamah atas alasan dia seorang ustaz. Belum tentu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sihir pemisah ini memang wujud ya. Saya pun ada tuliskan situ, tuan-tuan boleh tengok ya. Di muka yang keempat saya fikir ya. Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa jauzi. Ini ayat 102 surah Baqarah tadi ya. Minhuma itu di bawah itu ada saya sebutkannya daripada Harut dan Marut. Harut dan Marut ni katanya setengah ahli tafsir berasal daripada malaikat. Harut Marut inilah di antara sihir itu diajarkan kepada manusia, tapi di sini sihir yang khusus, yaitu sihir pemisah, memisahkan antara seorang dengan suaminya atau istrinya. Jadi sihir pemisah ini memang wujudnya, tapi bukanlah berlaku antara suami isteri saja, tapi ada juga daripada ibu bapa dengan anak, daripada kawan dengan kawan, daripada bos dengan orang bawahannya, dan macam-macam lagi boleh berlaku. Ya. Pemisah antara seorang dengan orang yang lain dengan berbagai tujuan yang tak perlulah saya sebutkan. Semuanya itu adalah kerja-kerja syaitan. Bila sihir pemisah ini dilakukan, tuan-tuan, pertama sekali syaitan itu akan duduk di mata. Di mana? Di mata. Bila syaitan itu duduk di mata, maka pandangan orang itu pandangan syaitan. Ikut kehendak syaitan. Jadi kalau suami, dalam mata suami ada syaitannya, maka dia tengok isteri, mungkin isteri yang cantik jadi berubah bodoh. Isterinya yang baik dipandang tak baik, dipandang jahat, dipandang tak hormat dan sebagainya. Karena itu
salah satu kaedah rawatan yang nak dilakukan ialah dengan merawat bahagian mata. Rawatan bahagian mata ini yang saya gunakan, yang sangat berkesan, ialah dengan menyembur. Semburan. Semburan apa? Lada hitam yang sudah di blend halus macam tepung, masukkan dalam air yang telah kita rukiakan. Lepas itu taruh dalam gelas sedikit, masukkan dalam mulut, kita sembur. Kenapa kita sembur dengan mulut? Mudah-mudahan, kerana lidah kita ni selalu berzikir, baca Quran, ada barakahnya, ada kesannya yang lebih. Sembur kedua-dua mata, biasanya pesakit itu akan menjerit kesakitan, mengelepah. Kita biarkan lebih kurang setengah jam atau 1 jam. Lepas itu kita suruh kejam celik dalam air yang jernih. InsyaAllah syaitan macam mana kuat pun di mata akan lari, akan keluar. Barulah pandangan mata itu jadi original. Itu salah satunya. Selain daripada itu, apa juga penyakit sihir, ya, termasuklah penyakit sihir pemisah ni. Kita tengok keadaan. Sekiranya orang yang terkena sihir ni banyak bercakap, banyak meripik, ya, banyak tak sedar, itu berarti jin sihir itu duduk di antara dada dengan kepala. Biasanya duduk di kepala, dekat tengkuk, dekat belakang sebelah kiri, bawah bahu sebelah kiri. Dan untuk menghalau mereka ni, kaedah yang digunakan oleh Rasulullah ialah dengan kaedah memukul. Tapi Rasulullah memadai dengan tepukkan tangan, dengan pukulan serban yang dipintal kemas. Salah seorang sahabat, iaitu Sayyidina Umar, menggunakan pukulan tongkat, dipukul kepala orang yang dirasuk oleh syaitan sehingga berdarah-darah. Akhirnya syaitan itu keluar. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebenarnya syaitan dan iblis ni bila masuk ke tubuh kita, berarti syaitan dan iblis itu telah mendedahkan dirinya kepada dalam satu keadaan yang sangat bahaya. Apa sebab saya katakan bahaya? Sebab bila kita pukul, dia rasa sakit. Sakitnya itu luar biasa. Walaupun kita pukul dengan perlahan, tapi jin dan syaitan itu akan merasa sangat sakit. Sehingga sampai ke satu had, syaitan dan jin itu merasa terbakar, merasa akan mati. Sebab itulah jin itu akan segera keluar. Cuma yang kita perlu ialah di mana jin itu menghuni dalam tubuh orang yang diserang penyakit ini tadi. Macam tadi, ya, jin yang digunakan dalam sihir pemisah biasanya duduk di tengkuk, di belakang, ataupun di belikat sebelah kiri. Itu biasanya di situ. Sebab itu bila kita lakukan pukulan di tempat itu, jin itu akan segera keluar. Kalau tak keluar, mereka mati. Dan kadang-kadang jin itu sendiri tersasul cakap, mati aku, aku keluar. Cuma kita, oleh kerana kita ni tak tahu, kita rasa kalau kita pukul pun takkan terpukul, kita tak nampak dia. Sebenarnya kita mesti faham, ya, iblis, syaitan itu berasal daripada jin. Dalam suratul Kahfi,
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Apabila kami Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis, kana minal jinni. Iblis itu daripada jin. Sebab itu iblis itu bukan malaikat, jin. Kalau iblis dan jin itu sama, kejadiannya daripada api, maka tubuh mereka, tuan-tuan, dikatakan tubuh halus. Halus tu macam mana? Macam angin. Macam angin tu macam mana kita nak faham? Macam belon. Belon kan banyak kelemahannya. Belon kalau kita cucuk dengan jarum, meledak. Begitulah juga tubuh jin yang macam belon. Kalau kita tahu macam mana nak ledakkan tubuh jin ini, kita tak takut. Sebenarnya jin-jin itu yang menakuti kita. Tapi biasalah manusia ini lebih takut pada jin daripada jin takut kita. Sebab itulah jin-jin, setan-setan ini ketawa selalu. Bodohnya manusia, bodohnya manusia. Ya. Kita kuat, kita jadi takut. Jadi setan tu, tentulah tuan-tuan, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Innahu yarakum huwa wa qabilu min khaisu la tarawnahum. Kelemahan kita, kita tak nampak dia. Dia ada duduk, ya, di sebelah kita, kita tak nampak. Tapi jin dan setan ini nampak. Inilah jadi kita lebih takut. Sebenarnya kalau kita tahu rahsia kejadian jin ni, kita tak takut. Banyak perkara yang kita lakukan membahayakan jin dan setan. Tuan-tuan dan perempuan sekian, antara yang ditakuti oleh jin dan setan ni asap. Obat nyamuk Red yang mengandungi gas yang kuat. Itu pun ditakuti oleh jin dan setan. Tak percaya kalau tuan-tuan di rumah tuan-tuan ada jin, cuba spray dalam. Kalau gas yang paling kuat yang saya gunakan ialah formic acid. Bila kita spraykan dekat tempat-tempat yang ada jin, jin itu akan lari, akan pindah. Sebab apa? Kalau tersentuh gas formic ni, dia akan mati. Akan meledak, tubuh meledak. Seperti kita cucuk dengan apa ni? Seperti belon cucuk dengan jarum. Begitu juga lada hitam. Lada hitam, kalau kita cempak, kita rejamkan kepada sekumpulan jin, jin-jin itu akan mati. Tapi kita tak tahu mati ke tidak, sebab kita tak nampak. Tapi kalau kita nampak, memang mati. Ya, kerana biji-biji lada hitam akan menembusi tubuh jin itu akan pecah. Kalau kita rejam dengan air yang kita bacakan Yasin, jin-jin itu hanya merasa sakit, mengelak-elak. Tapi kalau dicampurkan dengan lada hitam, barulah cukup power, boleh membunuh jin. Tapi yang lebih mudah ialah gas. Sebab apa? Tubuh jin itu daripada api, maka tubuhnya itu seperti angin. Sebab itu kita tak nampak. Orang yang nampak jin kerana di dalam tubuhnya ada jin. Sebab itu pawang-pawang dia nampak. Sebab pawang itu ada jin. Jadi pawang itu menggunakan mata jin, dia boleh nampak. Kita tak nampak. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya fikir saya sudah bercakap lama. Mungkin Tuan Pengerusi biasanya bagi peluang untuk pertanyaan masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan sihir tafrik ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
الصلاة